Hold up, I ain't with that. Devil try to get his leg back. Pull up, spin back. Pull up, spin back. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Zikril Hakim bin Muhammad Kenali. Nombor kad matrik saya 268706. Video kali ini adalah bagi subjek GMGM 3043, Pembangunan Organisasi, yang mana tajuk pilihan kumpulan kami adalah Kajian Kes dalam Organisasi Polis Diraja Malaysia, PDRM. The drip of an old man, oversized Air Force Ones in the soul tan. I've been stomping with the... Pendahuluan. Tugasan ini akan memerihalkan tentang dalam Organisasi Polis Diraja Malaysia PDRM di Ibu Pejabat Polis Daerah Kudat, Sabah. Diiringi dengan diagnosis bagi mengetahui punca isu atau masalah tersebut. Sumber manusia ialah bahagian dalam organisasi yang bertanggungjawab dalam hal mencari, menyaring, merekrut dan melatih pemohon kerja. Berdasarkan Akhbar Harian Metro 2018, PDRM merupakan agensi yang tertinggi menerima aduan salah laku tertinggi daripada orang ramai mulai tahun 2011 sehingga 2018. Kegagalan komitmen organisasi PDRM yang dilaporkan adalah seperti rasuah, tidak menepati prosedur operasi standard, SOP, ras ugut, siasatan yang tidak dilaksanakan secara terperinci dan gangguan seksual terhadap pekerja bawahan. Antara diagnosis yang paling sesuai adalah melalui kaedah rekod organisasi, temu bual dan soal selidik. Teknostruktur ialah struktur yang berunsurkan pengeluaran kepada teknologi dan merupakan salah satu model Mintzberg. Teknostruktur berhubung kait tentang individu dan pasukan yang bekerja dengan fungsi yang telah ditentukan oleh organisasi seperti sumber manusia, latihan, kewangan dan perancangan dan sebagainya. Salah satu masalah atau isu yang telah dikenal pasti ialah komitmen pekerja dalam organisasi PDRM. PDRM melibatkan penguatkuasaan undang-undang, penyelenggaraan perintah dan perkhidmatan, tetapi juga menuntut kemegahan dalam perkhidmatan dan tingkah laku kerja yang beretika. Proses sumber manusia melibatkan perekrutan dan pemilihan pemohon kerja, diikuti dengan orientasi latihan bagi pekerja yang dilantik dalam sesebuah organisasi. Prestasi pekerja-pekerja tersebut akan dinilai, diberikan ganjaran setimpal serta mendapat pertukaran jawatan sama ada jawatan yang lebih tinggi ataupun yang sama. Pekerja tersebut akan berpisah daripada organisasi melalui perpindahan kerja atau penamatan kerja. Hold up, I ain't with that. Devil try to get his leg back. Bahagian 2, kaedah dan perincian diagnosis. Kaedah rekod organisasi yang mana proses penelitian terhadap maklumat yang dikumpulkan. Maklumat tersebut merupakan data arkib seperti aduan-aduan yang diterima dari orang awam atau kaki tangan dalam agensi PDRM. Keluaran akhbar daripada Harian Metro di tahun 2018 menyatakan bahawa agensi PDRM menyumbang lebih kurang 75% daripada statistik jumlah aduan mengenai integriti pekerja-pekerja. Salam sejahtera, saya Riko bin Matias, nomor metrik 268629. Kaedah temu bual boleh dilakukan secara formal ataupun tidak formal dalam kaki tangan PDRM dan juga orang awam. Dapat menjelaskan tentang gambaran keseluruhan mengenai komitmen rekan sekerja mereka, orang bawahan, dan juga pihak atasan. Contohnya, dibual mengenai anggapan seksual yang diterima oleh pegawai polis wanita. Gangguan seksual ini telah menyebabkan prestasi kerja pegawai polis tersebut menurun dan mengakibatkan kualiti perkhidmatan merundum. Yang terakhir dalam perincian diagnosis adalah kaedah soal selidik. Kaedah ini adalah kaedah yang paling jelas, ringkas untuk dilakukan.
boleh mendapatkan maklumat yang banyak melalui borang-borang soal selidik yang diedarkan kepada kaki tangan organisasi PDRM. Juga menjimatkan massa untuk menjawab pertanyaan mengenai masalah yang timbul dalam organisasi. Dapat menjaga identiti responden sekiranya mereka mengemukakan masalah sebenar yang wujud dalam agensi seperti rasuah, prasugut, gangguan seksual, melakukan jenayah, dan banyak lagi. Dalam kaedah dan perincian diagnosis terdapat 3 peringkat, yaitu peringkat yang pertama adalah peringkat individu. Peringkat individu ini melibatkan kesemua hierarki jawatan dalam organisasi PDRM. Yang peringkat yang kedua pula adalah peringkat kumpulan, yaitu merangkumi jabatan-jabatan, bahagian atau unit yang terdapat dalam organisasi PDRM seperti jabatan pengurusan, jabatan siasatan jenayah, jabatan integriti dan pematuhan standar, dan berbagai lagi dalam jabatan PDRM. Peringkat yang ketiga adalah peringkat organisasi. Peringkat organisasi ini merujuk kepada matlamat penambahbaikan ataupun pemajuan dalam agensi PDRM. Seterusnya adalah kaidah analisis data. Kaidah yang pertama adalah kaidah kualitatif. Kaidah kualitatif melibatkan penganalisisan tentang kandungan dan kuasa lapangan. Kandungan adalah data yang diperolehi daripada temu bual, rekod organisasi atau data akrib, dan sebagainya. Ia dapat dianalisis mengikut tema-tema yang ditemui seperti pilih kasih dalam kalangan pegawai polis. Kuasa lapangan pula adalah modal perubahan asas oleh Kurt Lewin, yaitu desakan yang diinginkan dan desakan yang ditolak. Dalam penulisan ini, ia lebih menjurus kepada desakan yang diinginkan daripada kaki tangan PDRM. Analisis data yang kedua adalah analisis kuantitatif. Analisis kuantitatif melibatkan penganalisisan nilai-nilai daripada dapatan data. Ianya menggunakan perisian komputer seperti SPSS, Smart PLS, dan seiring dengannya. Penyelidikan ini dilakukan oleh Chong dan Key tahun 2001 menggunakan Smart PLS, menunjukkan korelasi yang positif dari antara pelibatan pekerja dengan komitmen dan prestasi kaki tangan PDRM. Contohnya, pegawai polis di daerah Kudat yang mempunyai tahap prestasi yang tinggi dan kemampuan untuk bereaksi dengan baik. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Afiq Syah bin Muhammad Azli, pembuka matrik 268751, Sawangan, Kuantan. Cadangan pelaksanaan intervensi yang berkesan. Cadangan yang pertama ialah memberikan latihan pembangunan kerjaya. Cadangan yang kedua ialah memberikan ganjaran. Cadangan yang terakhir ialah mengenai penglibatan dalam mengambil keputusan. Cara pelaksanaan intervensi berubah yang dicadangkan. Antara cara pelaksanaan tersebut ialah pembangunan kemahiran kerjaya dianjurkan secara berkala. Cara yang kedua ialah mengenakan kenaikan gaji atau kenaikan pangkat terhadap komitmen yang memuaskan oleh kaki tangan PDRM. Dan yang terakhir ialah dengan melibatkan kesemua kumpulan anggota untuk mengambil keputusan sebuah jabatan atau unit. Halangan-halangan perubahan yang dijangka dihadapi. Halangan yang pertama ialah kaki tangan agensi tidak mempunyai daya saing yang tinggi. Halangan yang kedua ialah kaki tangan agensi merasa cuak atau syak bersangka tak ada perubahan yang diterima. Dan yang terakhir, kaki tangan agensi tidak mahu keluar daripada zon keselesaan. Cara pelaksanaan intervensi perubahan yang dicadangkan. Pertama sekali, tindakan untuk mewujudkan suasana organisasi yang berdaya saing, yang sihat dan seimbang. Yang kedua, tindakan memberikan gambaran yang positif mengenai perubahan yang dilaksanakan.
Dan yang terakhir, tindakan yang memberikan masa kepada pekerja untuk menetapkan perubahan. Kesimpulan, tugasan telah berjaya menjelaskan tentang isu-isu yang wujud dalam organisasi PDRM beserta dengan laporannya. Tugasan ini berkenan menunjukkan beberapa kelemahan dan seterusnya. Data yang dikumpul mungkin boleh dijelaskan lagi dalam tugasan yang lain untuk meningkatkan pemahaman mengenai kajian kes ini. Sekian, terima kasih.